Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak kongsikan satu kisah seram berlaku di sebuah landasan kereta api daripada Rembau ke Tampin Negeri Sembilan. Dalam kisah kali ini saya akan gunakan nama Ijat untuk memudahkan cerita. Ijat berkongsi pengalaman seram dan misteri yang dia alami sendiri semasa dia bekerja membina sebuah landasan kereta api dari Rembau ke Tampin Negeri Sembilan. Ijat mula bekerja pada tahun 2009. Masa tu baru nak clearing site. Bos Ijat tubuhkan satu tim untuk clearing site. Bermula dari stesen kereta api Rembau sampailah ke Tampin. Ijat terlibat juga masa tu sebab dia adalah team leader. Ijat kena cek servis seperti pipe air dan kabel elektrik di kawasan tu sebelum diorang start kerja. Kejadian pertama berlaku sebelum projek bermula. Ijat ditugaskan untuk buat survey kawasan. Memandangkan Ijat kena jalan dulu sebelum tim lain boleh jalan, Ijat bawalah dua orang pekerja Indonesia daripada tim dia berjalan melalui atas landasan kereta api tu. Masa diorang bertiga berjalan melalui kawasan kereta api tu, diorang bertiga jumpa satu kawasan perkampungan lama yang macam dah lama ditinggalkan. Ijat rasa pelik lah pada masa tu. Kenapa keseluruhan penduduk kampung meninggalkan kampung tu? Semuanya dah pindah keluar. Di kawasan yang diorang bertiga lalu tu adalah 6 ke 7 biji rumah, tapi semuanya dah kosong. Tiba-tiba salah seorang pekerja Indon yang ikut Ijat pada masa tu tergesa-gesa berjalan pergi ke salah sebuah rumah kosong tu. Nak kencing, dia cakap. Tapi tak sampai 5 minit dia dah berlari keluar, datang balik kat Ijat. Bila dia sampai dekat Ijat, Ijat nampaklah muka dia macam orang ketakutan. Lepas tu dia ajak Ijat balik. Jom balik. Ijat pula pada masa tu pelik lah. Dah apa hal pula mamat ni? Kerja tak siap lagi dah nak ajak balik. Dia cakap dekat Ijat, dia nampak ada seorang lelaki tua. Orang tua ni duduk dalam satu rumah tu, rumah kosong tu. Dan dia cakap dia kena baling batu masa tengah nak kencing tu. Dan katanya lagi, batu yang dibaling tu, yang kena dia tu, datang daripada arah dalam rumah. Ijat dah mula risau pada masa tu. Padahal baru pukul 2 petang. Waktu siang terang macam tu pun ada hantu juga. Ijat dengan dua orang pekerja Indon ni dah mula rasa takut. Baru je Ijat berjalan 2-3 tapak atas kawasan batu tepi landasan tu, Ijat dengan dua orang pekerja ni terdengar ada orang menjerit daripada arah rumah kosong tadi. Untuk pengetahuan semua, kampung yang ditinggalkan tu, kampung yang tak ada penghuni tu, berada di kawasan hutan. Tak ada jalan masuk melainkan landasan kereta api. Apa lagi bila dah dengar bunyi orang menjerit tu, diorang ni mula berlari lah. Tapi bila Ijat dah lari jauh, Ijat nampak pekerja Indon yang kena baling batu tadi masih berdiri. Berdiri je dekat atas landasan tu. Dia nampak seolah-olah macam terkaku memandang sesuatu. Ijat dengan seorang lagi pekerja Indon ni dah terjerit-jerit memanggil nama dia. Tapi dia seolah-olah tak dengar, buat tak tahu je. Tiba-tiba pekerja Indon yang seorang lagi ni, yang ada dengan Ijat ni, mula membaca sesuatu. Tak tahulah apa yang dia baca. Tapi daripada apa yang Ijat cakap, dia dengar macam bahasa Jawa. Lepas dah siap baca tu, pekerja Indon tu ambil satu batu dan dia tiupkan dekat batu tu. Bila dah tiup dekat batu tu, dia ambil batu tu, dia baling dalam semak. Tiba-tiba Ijat dengar macam ada benda datang berlari. Berlari seolah-olah kejar batu yang dibaling dalam semak tadi. Dan pada masa yang sama, tiba-tiba pekerja Indon yang berdiri atas landasan tadi nampak macam dah sedar. Daripada jauh boleh nampak pekerja tu mula tersedar dan mula berlari ke arah Ijat. Diorang bertiga pun mula berlari tinggalkan kawasan tu dan kembali semula ke rumah kongsi. Bila dah sampai dekat rumah kongsi, pekerja yang tadi tak sedar tu, yang berdiri atas landasan kereta api tu, bercerita dekat Ijat apa yang dia nampak. Dia nampak ada seorang lelaki tua. Ada seorang orang tua ni datang berlari menuju ke arah dia, seolah-olah macam nak serang dia. Bila Ijat dengar cerita daripada pekerja tu, dalam hati dia mula bercakap, itulah siapa suruh kencing kat tempat dia. Kata pekerja tu lagi, orang tua tu lari bawa keris. Bila Ijat fikir balik, memang tak logik.
Dah tak ada orang zaman moden ni pakai keris. Jadi, Ijat memang yakin lelaki tua tu bukan manusia. Keesokan harinya, Ijat terserempak dengan seorang orang kampung yang lalu dekat kawasan tu. Orang tu dah pangkat atuk lah, orang tua. Ijat pun ambil lah peluang tu. Dia sapalah, dia sapa orang tua tu, pakcik tua tu. Dan dia perkenalkan diri. Lepas tu dia bagi tahulah dia projek dekat sini buat apa. Lepas tu dia cerita kejadian yang dia dan juga 2 orang pekerja Indon alami semalam. Lepas tu Ijat tanyalah lelaki tua tu pasal sejarah kampung yang tak ada penghuni tu. Pakcik tua tu bila dengar cerita daripada Ijat, dia cuma tersenyum aja. Dan dengan selambanya dia bercerita. Pakcik tua tu cakap dekat Ijat, orang tua yang pekerja Indon tu nampak sebenarnya adalah Belaan. Belaan seorang bomoh yang pernah tinggal dekat situ satu masa dulu. Sejak bomoh tu meninggal, satu kampung tu dia kacau. Belaan dia cari tuan baru. Dan disebabkan itulah penduduk di kampung tu berada dalam ketakutan. Takut nak terus tinggal di kampung tu. Barulah terjawab kenapa kampung tu ditinggalkan. Dalam hati Ijat mula berkata, patutlah kawasan tu nampak seram dan suram je. Rupanya ada benda yang merayau cari tuan baru. Kejadian kedua ni berlaku semasa projek dah berjalan. Cerita ni berlaku masa Ijat kena stay up di kawasan landasan sebab tapak projek banjir. Masa kejadian ni berlaku, Ijat bertiga. Ijat, kawan Ijat dan seorang lagi adalah pekerja survey ukur tanah. Masa tu dah pukul 11 malam. Ijat lepak je pada masa tu. Kawan Ijat pula sedang berbaring atas lori. Yang seorang lagi, pekerja ukur tanah tu, sedang bermain gitar sambil lepak atas landasan. Ijat pun pergilah lepak sekali dengan pekerja ukur tanah tu. Lepak atas landasan kereta api tu sambil dengar dia main gitar. Tengah dia orang syok lepak ke atas landasan tu, tiba-tiba kawan Ijat yang ada atas lori menjerit, "Woi, kereta api sampai tu." Jadi, Ijat dan pekerja ukur tanah pun segera bangun dan bergegas pergi ke tempat selamat. Ijat dan pekerja ukur tanah pun pergilah lepak jauh sikit dari landasan tu. Masa tu dia orang berdua, Ijat dan juga pekerja survey tu, dah nampak dah lampu kereta api dari jauh. Lampu kereta api ni memang boleh nampak daripada jauh. Sebab dia terang dan dia cuma ada sebiji aja di kereta api tu. Bunyi kereta api dah kuat dah. Maknanya dah dekat lah. Ijat pun duduklah di atas batu sambil tunggu kereta api tu lalu. Tapi yang peliknya, nak dekat 10 minit dah tunggu. Tapi kereta api tu tak lalu-lalu juga. Ijat dah rasa lain macam dah masa tu. Ijat tanyalah pekerja survey tu, nampak tak kereta api tadi? Pekerja survey tu cakap dia tak nampak. Jadi Ijat dan juga pekerja survey tu pergilah atas landasan untuk tengok ke mana perginya kereta api yang nak lalu tadi. Manalah tahu kalau terbalik ke, kereta api termasuk gaung ke, bolehlah dia orang ni tolong apa yang patut. Tapi apa yang Ijat dan pekerja tu nampak adalah satu perkara yang tak diduga. Kereta api tu rupanya berhenti kat tengah-tengah jambatan. Di kawasan tu memang ada satu jambatan konkrit. Jadi pada masa tu, Ijat dan juga pekerja survey ni nak pergi tengok lah apa yang dah jadi kat kereta api tu. Kononnya dia orang berdua ni nak pergi cek lah kalau kereta api tu rosak ke, terlanggar orang kampung ke, mana tahu kan. Tapi pada masa tu, Ijat dan juga pekerja survey ni pergi ajak member Ijat yang berbaring atas lori tu. Ajak pergi bertiga, pergi sama-sama. Jarak kereta api tu tak adalah jauh sangat daripada dia orang. Lebih kurang 50 ke 60 meter saja. Jadi dia orang bertiga pun mulalah berjalan menuju ke arah kereta api tu. Tapi pada masa tu, ada satu perkara pelik berlaku. Dia orang bertiga dah jalan kaki lebih kurang 10 minit. Tapi tak sampai-sampai kat kereta api tu. Masa tu kereta api tu macam mengundur ke belakang. Seolah-olah makin jauh. Ijat dah mula rasa lain macam. Tempat rata. Tak adalah berbukit ke apa. Kalau berbukit ni, kalau kata enjin kereta api tu mati, boleh jadi sebab itulah dia mengundur. Sebab bukit dekat belakang kan. Jadi dia mengundur sendiri macam tu. Tapi tempat tu rata, landasan lurus. Tapi kenapa kereta api ni makin lama makin jauh dari dia orang? Dia orang pun mula berlari ke arah kereta api tu. Tapi masih lagi sama. Dia orang tetap tak sampai-sampai dekat kereta api tu. Rasanya seolah-olah macam dia orang ni berlari setempat aje. Bila dia orang dah keletihan, dia orang bertiga pun relax lah kat atas landasan tu. Tak lama lepas dia orang duduk, dia orang perasan kereta api tadi dah tak ada. Gelap je kawasan tu. Memang mustahil. Macam mana benda besar macam tu boleh hilang tiba-tiba. Bila Ijat dah tengok keadaan jadi macam tu,
Ijat segera bangun meninggalkan landasan. Sebab Ijat takut ada kereta api lain yang akan lalu daripada belakang. Yang 2 orang lagi ni ikut je Ijat. Diorang bertiga pun berjalan kaki kembali dekat arah lori tadi. Tak sampai 5 minit diorang sampai dekat lori, ada sebuah kereta api kontena dari Singapura lalu dekat landasan tu. Nasib baik diorang sempat patah balik. Kalau tak, memang tak tahulah apa yang jadi kat diorang. Mengucap panjang diorang pada masa tu. Yang peliknya, kereta api Singapura tadi, kereta api kontena Singapura tu, daripada jauh diorang tak perasan. Bila dah betul-betul dekat, baru diorang perasan kereta api tu lalu. Sebenarnya diorang bertiga ni dah kena gangguan pada malam tu. Ada benda yang seolah-olah mengumpan diorang untuk berada di atas landasan. Sedangkan pada masa tu ada satu kereta api nak lalu dekat situ. Seolah-olah ada benda yang nak tengok diorang bertiga mati pada malam tu. Keesokan pagi, bos Ijat offer sekali lagi OT untuk Ijat. Dia suruh Ijat jaga site untuk kali kedua, tempat yang sama macam semalam. Katanya sebab dah tak ada staff lain yang nak jaga. Ijat pada masa tu cakap direct je depan bos dia, "Bos, jagalah site tu sorang-sorang. Saya tak nak mati muda. Saya belum kahwin lagi." Sebenarnya banyak lagi kisah pengalaman seram daripada Ijat. Ada yang berlaku kepada diri dia sendiri, ada yang berlaku kepada rakan-rakan sekerja dia, dan kebanyakan pengalaman seram tu berlaku di sekitar kawasan landasan kereta api. InsyaAllah saya akan ceritakan dalam video-video yang seterusnya. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.